Assalamualaikum dan hai. Nama saya Miza Syahira. Saya akan membuat perkongsian ilmu bersama DNA untuk episod 6, iaitu Facebook untuk bisnes. Semua dah ikut kan yang Facebook daripada episod 1, 2, 3 sampailah ke 6. Okey, mesti semua dah rasa tanda tangan kan nak buat Facebook account. So Facebook yang episod 1 korang didedahkan pasal gadget untuk bisnes. Kedua, untuk 10 bisnes yang bermodalkan 2,000 ke bawah. Ketiga adalah nama yang sesuai untuk digunakan untuk bisnes, untuk bisnes korang. Episod keempat adalah dia menerangkan tentang logo yang sesuai untuk digunakan untuk bisnes korang. Dan yang kelima adalah episod semalam menerangkan branding. Okay, yang pada hari ini saya akan menerangkan Facebook untuk bisnes korang yang macam mana ada yang tak tahu untuk set up bisnes, macam mana nak post kat mana. Okay. Pertama adalah perbezaan Facebook page dengan Facebook personal. First, Facebook personal ni macam untuk untuk diri kita sendiri, untuk kita bagi tahu orang, kenal-kenalan, untuk dedahkan mengetahui diri kita. So, akaun peribadi. Akaun peribadi ni maklumat diri kita, mesti nama, nombor phone, alamat, macam tempat duduk, sekolah dulu ke you, macam tu. Lepas tu ada Facebook personal ni mengenali individu tersebut. Kiranya orang lain atau kawan-kawan korang boleh follow korang punya Facebook personal ni untuk kenali aktiviti harian korang buat apa, korang pergi mana, macam gambar-gambar dulu diorang boleh tengok. Lepas tu yang kedua ialah connect dengan orang lain. So, diorang boleh follow korang kat personal korang punya Facebook. So, korang boleh message dia boleh PM, boleh share gambar ke video. Lepas tu rakan atau follower terhad kepada 5,000 orang saja. So, untuk personal punya Facebook ni 5,000 orang sahaja yang boleh follow korang sebab dia limited. Yang ketiga adalah kongsi. Maksud saya kongsi tu macam tu lah yang tadi saya kat akaun peribadi tadi, boleh kongsi gambar. Lepas tu status kalau korang up status pasal hari korang ke, pengalaman korang ke. Lepas tu video yang kelakar ke, video yang boleh menarik hati, macam tu lah. Lepas tu link tu tak kisah link untuk link macam pergi ke job street, cari internship ke, diorang boleh share link korang kat situ. Lepas tu post, comment and share. Message secara peribadi di Facebook Messenger. Kalau personal ni korang kan boleh share untuk peribadi kan. Share tu diorang boleh komen kat gambar atau video yang korang punya yang kat wall Facebook personal korang. Lepas tu korang boleh juga share kat diorang punya wall juga. Lepas tu set up page and group. Set up page and group ni hanya boleh buat di personal page saja. Sebab dia ada hanya kat situ option dia saja, yang kat personal page tu dia boleh page set up tu lah. Lepas tu yang kedua adalah saya akan terangkan pasal Facebook page. Dia fungsi lebih banyak. Facebook page ni kan untuk bisnes, untuk fan page, jenama, untuk selebriti juga. Dia boleh macam tu lah. Sorry lebih banyak macam tu. So kat Facebook page ni korang boleh create lah apa yang korang nak untuk macam bisnes ke jenama macam tu. So untuk fan page ni fan page tu sama dengan page Facebook lah. Dia unlimited friend, unlimited follower. So dia boleh lebih daripada 5,000 orang. Sebab dia siapa yang berminat untuk follow kita punya Facebook page tu unlimited lah. Kita orang follow je tapi macam tu lah. Dia macam untuk mengumpul peminat. Seperti macam bila peminat tu berminat dengan konten, dengan jenama atau dengan selebriti tu, diorang akan like page tu.
So like page tu akan naik lah dia punya like kan. So like dia mungkin lebih daripada 5,000 macam tu. Lepas tu post bila seseorang tu, bila admin atau moderator ke editor post kat Facebook page tu, hanya yang follow page tu, Facebook page je akan lihat, akan dapat tengok lah diorang punya post tu. So kalau orang lain tak follow ataupun tak like, diorang tak akan nampak apa yang diorang post. Lepas tu buat iklan tu maksudnya Facebook page ni lebih sesuai untuk kita letak iklan. Kalau macam personal tu tak sesuai sangat lah sebab letak iklan, sebab dia more kepada diri kita, macam peribadi kita, private. So macam tak sesuai untuk buat iklan. So kita akan buat iklan tu kat Facebook page. So dia akan tarik lah, macam dia akan lebih tarik orang untuk tengok apa yang kita buat kat Facebook page tu, apa yang kita jual, apa yang ada. So dengan iklan tu diorang akan lebih menarik ke, diorang nak beli ke, nak join, macam tu lah. Lepas tu kalau ada macam kurang faham lagi, saya ada buat macam chart ni. Kalau kawan melebihi 5,000 orang, punya personal tak boleh. Kalau page dia boleh. Lepas tu tools yang ada pada page tu dia macam limited lah. Dia tak banyak macam kat personal tu, dia limited. Macam dia tak banyak macam kat page. Sebab personal ni macam kurang sesuai untuk jual-jual macam tu. So dia limited dia punya tools lah. Lepas tu maklumat peribadi. Kita akan kongsi maklumat peribadi kita untuk kawan-kawan kita, keluarga kita kan. Kita akan dedahkan maklumat peribadi kita kepada orang lain. So dia akan tengok kat sini personal page dia boleh, maklumat peribadi boleh letak. Lepas tu kat page dia tak boleh letak. Macam personal je boleh sesuai lah untuk dia letak. Lepas tu yang saya cakap tadi, set up page atau group. Untuk set up page atau group, dia punya option atau dia punya button ada kat ruang Facebook personal saja. Dia ada ruang situ je. Yang tambah plus tu, situ dia punya untuk create group ataupun page. Lepas tu dia post, comment and share sebagai diri sendiri. So macam bila kita kat Facebook page, kita akan komen ataupun share on behalf page tu. Macam jenama, macam saya DNE, macam kalau saya post ke, saya akan komen ke macam tu, kini saya ni mewakili DNE lah. Mewakili DNE bukan saya punya sendiri. Sebab kalau kita post kan, kita akan ada nama, kat atas tu akan ditulis DNE je, kita tak letak nama kita yang post tu. Lepas tu apa kelebihan Facebook page ni? Kelebihan Facebook page ni banyak juga untuk kita buat bisnes. Macam tadi saya akan mewakili syarikat atau jenama, membawa nama syarikat dan jenama. Yang mana-mana saja yang kita post, kita share maklumat yang kita buat kat tu di atas nama jenama atau syarikat tu, bukan atas nama kita. So apa yang kita post, apa yang kita share tu kena betul, kena sahih. Tak boleh main share je, tak boleh main buat je, main letak je. Macam tu. Lepas tu lebih meyakinkan. So kalau orang tengok apa yang kita post, maksudnya tools yang ada kat tepi-tepi tu dia untuk macam untuk auto messaging, schedule untuk posting, ada untuk shop, untuk kita macam dalam bisnes tu kita boleh buat shop online lah. Kita letak situ. Lepas tu yang saya cakap tu shop online, platform shop ala maya. Mudah untuk melihat produk lain dalam bentuk katalog. Maksudnya kalau ada shop dalam alam maya personal tu, dia boleh, pelanggan boleh tengok atau viewer boleh tengok apa produk yang ada kat situ. Dia senang lah diorang nak cari. Kalau diorang berminat untuk tengok, diorang boleh tekan shop tu, diorang boleh cari kat situ. Lepas tu dalam bentuk katalog lah dia punya produk display tu. Okay, Vivian Teo, personal page ni, personal Facebook ni
tak sesuai sangat untuk letak iklan sebab dia tak boleh engagement dengan rich people sangat. Lepas tu personal account kalau ada, lepas tu kalau kita post iklan kat personal Facebook kita, dia akan tapis tau apa yang kita post tu. Dia berkenaan dengan bisnes ataupun sekejap So kalau macam terlihat tak sesuai untuk tu sebab pihak Facebook akan tapis apa yang kita letak kat personal page tu. Personal page tu kan untuk diri kita kan, tapi macam dia tak sesuai untuk letak kat situ. So apa yang kita post iklan kat situ, dia akan terus ke marketplace. Sebab marketplace tu untuk bisnes kan. So dia akan terus ke situ. So kalau macam kita letak kat situ, kalau letak kat Facebook personal, yang akan nampak iklan tu limited. Iklan kan kita nak tengok, nak bagi orang lain semua tengok orang lain selain yang follow kita, selain yang friend kita. So dia tak sesuai untuk letak kat personal page lah sebab yang tengok iklan tu sikit. Lepas tu ada kesukaran untuk Facebook lepaskan untuk iklan tu akan ke page tu. Dia akan tapis, dia ada kaitan ke dengan personal page tu macam. Kalau iklan kan untuk bisnes. So dia akan tengoklah kita post apa kat bisnes tu. So memang tak sesuai lah iklan tu letak kat personal page. Okay. Lepas tu yang ni adalah feature salah kebanyakan features yang ada kat Facebook page tu untuk kita guna untuk bisnes. So dia kalau di sini ada ruang inbox. Inbox ni kita boleh tengok message. Lepas tu kalau kita nak letak auto balas message pun boleh kat sini. So tekan inbox ni, dia akan keluar macam kat gambar ni yang keluar sini. Okay kat sini sekejap. Inbox sini. Sini, okay. Kita akan turun ke inbox sini. Lepas tu dia akan pergi ke automatic respondents. So dia akan terus keluar ke instant replay ni. Kita on kan untuk kita auto reply. Sorry. Lepas tu kat ruang edit ni boleh kita edit apa yang kita nak letak untuk bila orang macam kita post iklan, orang balas iklan tu macam dia orang nak join. So bila nak join dia akan auto reply apa yang kita tulis kat sini. So kita macam cerita tak, kalau tersilap pandang ke, tak perasan ke, so dia akan reply terus daripada orang tu. So yang viewer yang reply tu dia tak tunggu lama sangat lah untuk kita reply sebab dia akan auto reply sini. Nanti kita akan check semula apa yang dia, lepas tu kita dia message, kita akan balas. Ni auto reply. Lepas tu publish tool ni dia ada republish, dia ada schedule dengan expiring. Lepas tu ada lagi dua tapi saya tekankan dua ni. Publish tool untuk schedule post ni macam dia akan post mengikut tarikh dan masa yang kita tetapkan. So jadi kita tak macam kalau esok kita post, hari ni pun kita dah boleh post tapi as schedule punya post. So dia akan terus automatic post pada esok. Kita tak perlu esok punya post, kita boleh update untuk keesokan harinya. Okay. Lepas tu untuk schedule-nya post ni kita boleh letak kata-kata semangat, iklan, video untuk macam tu. Lepas tu iklan macam promotion punya untuk esok ke untuk 10-10 macam tu kan. Kan ada kat 10-10 kan. So macam tu kita boleh post untuk schedule. So takut kita lupa ke macam lupa untuk post, dia akan terus postkan bila sebab kita dah buat schedule post. Sebab kita dah tak tarikh dengan masanya yang ditetapkan. Lepas tu expiring post ni kiranya macam promotion tu dia akan ada start 10-10.
Lepas tu akan habis pada 31/10 macam tu. So bila kita letak tarikh 10/10 dengan 31/10, dia akan automatic unpublish post itu. Sebab kita dah setkan dia, bukan semua untuk mudahkan dia untuk unpublish. So kita tak perlu buka Facebook, cari post tu balik, lepas tu tekan unpublish. Tak boleh. Yang contohnya lah video, iklan promotion, macam tu. Lepas tu yang ni pula adalah album. Album ni kita boleh macam perkara yang sama macam promotion September, promotion Oktober, kita boleh gabungkan dalam satu album. So jadi kita viewer atau follower hanya dengan mudah tekan album tu saja untuk tengok apa yang ada kat album tu untuk promotion punya. Seperti yang kita orang buat sekarang ni, yang episod perkongsian ilmu bersama DNE ni, dia ada album dia juga. Macam yang ni. So setiap episod 1, episod 2, 3 dia akan ada dalam ni. Sebab dah siap dengan album, kita terus edit album, masukkan sini. So apa iklan ke gambar yang berkaitan dengan perkara yang sama, kita boleh terus masukkan ke dalam album ni. So kalau album ni, kita hanya perlu pergi ke ruang foto. Lepas tu atas ni dia akan ada plus create album. So tekan kat sini nanti kita akan tulis lah apa nama album tu nak. So viewer tu tak perlulah untuk dorang scroll lagi bawah-bawah untuk cari cari maklumat ke gambar yang dorang nak tengok. So dorang perlu tekan album je, dia keluar semua. Tak perlu nak scroll banyak-banyak sebab penat juga kan scroll bawah-bawah cari berbinang mata juga. Lepas tu ad center ni kita boleh tengok lah previous ads tu macam commercial punya iklan macam tu. Kita boleh tengok berapa orang like, berapa orang reach, post engagement macam tu. Tengok maklumat untuk ads tu lah. Lepas tu masuk post engagement tu macam setiap perbuatan yang viewer buat pada gambar atau video tu seperti diorang like, diorang share, diorang play, so kira action lah. So dia akan naikkan post engagement tu. Kalau reach tu berapa kali post tu lalu kat depan mata diorang. Macam tiba-tiba tengah scroll ada ads tu. So dia akan naikkan reach tu. Reach tu macam berapa orang yang post tu sampai. Diorang tengok. Okay. Lepas tu kat edit page info ni, macam kita kan dah buat page macam dah create page Facebook. So kalau kita tersalah letak ke, tertinggal untuk letak ke, kita boleh update kat edit page info ni. Kita boleh letak mana yang salah tu betulkan, mana yang tertinggal tu kita boleh masukkan. Apa yang seperti nama, yang general semua tu, nama, username, description, kategori, lepas tu open macam masa buka. Macam shop ni dia buka pada pukul berapa sampai pukul berapa dan hari apa. So dia boleh letak situ, so dia akan terus publish kat terus letak kat info punya page tepi Facebook tu, so orang boleh tengok lah kedai tu buka pukul berapa sampai hari apa macam tu. Tengok cuti dia bila macam. Lepas tu dia ada website juga, kira tempat tu boleh tekan location tu, diorang terus pergilah. Tak perlu search lagi sebab dah sedia dengan location kat situ. Lepas tu yang kategori ni, kita letaklah kategori apa yang dijual. Macam service, beauty and health, clothes, macam kategori yang page tu jual lah.
Lepas tu templates and tabs. Pilih tabs yang digunakan untuk bisnes, ubah kedudukan. Maksudnya bahagian atas ruangan macam yang ni, atas ruangan ni. Dia akan keluar dia punya tabs dia. So tabs dia macam dia ada home, ada shop, event and more lah. So kita boleh edit kat sini. Kiranya kalau kat situ tak ada ruang shop, kita boleh buka templates and tabs ni kat ruang page setting. Lepas tu kita akan kita akan nampak kat sini. Tengoklah shop tu enable ke tak enable. Kalau dia unable, kita enablekan dia. So dia akan terus keluar kat ruang atas tadi tu lah. Lepas tu kalau macam shop ni bawah sangat ke, tak macam senang nak tengok, kita boleh gerakkan dia. Kita boleh gerakkan dia ke atas bawah, cuma tekan dan drag ke atas bawah. So senang lah untuk orang macam tu. Kalau tiba-tiba option tu tak ada kan, kita boleh tengok situ. Page roll. Page roll ni kiranya kalau satu page tu, official page, kita nak ada macam kawan kita ke, pekerja ataupun macam intern, diorang boleh handle tu, kita boleh letaklah apa role dia pada page tu. Ada dia admin ke, moderator, editor atau analistik macam tu, kita boleh setkan dia. So dia boleh handle lah page tu. Diorang boleh post, boleh share video ataupun dia boleh komen ataupun balas mesej viewer yang PM tepi. So kat sini apa yang boleh dan apa yang admin boleh, moderator tak boleh. So admin boleh boleh buat orang lain jadi admin dan moderator. Dia boleh setkan. Tapi kalau moderator dia tak boleh nak setkan orang lain yang macam orang baru masuk tu untuk jadi admin, moderator ataupun editor yang lain. Dia tak boleh. Cuma admin saja yang boleh tetapkan. Lepas tu admin ni juga boleh remove seseorang dari page tu. Lepas tu moderator ni tak boleh buang admin, memang tak boleh buang admin, memang tak boleh buang moderator. Tak boleh buang sesiapa lah, dia boleh handle tu je. Lepas tu admin ni boleh setting atau edit group setting. Macam yang tadi yang info page tu, admin je boleh setting. Boleh tukar, boleh ubah dia punya maklumat. Moderator tak boleh ubah. Dia hanya boleh moderator macam post. Dia boleh post video, dia boleh komen, tu boleh macam tu. Tapi kalau berkaitan macam yang dalam-dalam, yang edit, yang jadi korang, remove tu dia tak boleh. Sebab dia hanya moderator saja. Dah habis. Okey, sampai situ saja. Kalau ada apa soalan yang boleh saya terangkan atau ada yang tak jelas ke, tak faham, boleh tanya kat komen. Oh, okey, Vivian tu kenapa nak kita setkan page roll ni kan? Sekiranya kalau page roll ni semua kita letak as admin. So kalau diorang nak main-main ke, diorang nak saja-saja post ke, susah juga kan? So admin ni dia boleh remove orang yang tak berapa nak serius dengan apa yang dia buat. So page roll ni kena penting lah untuk kita setkan untuk orang tu. So orang tu akan macam akan ambil berat atau macam kan ambil serius dengan role yang diberikan. Macam moderator. Moderator kan kena macam tengok apa yang ada kan, kena post video tu. So kita kena letak role tu sebagai dia lah. Kalau kita percayakan orang tu, kita boleh letak dia sebagai admin. Kalau kita nak dia untuk post saja, kita boleh letak dia sebagai moderator. Saya jawab lah, cuma line ni lambat sikit. Dia delay lambat. Sorry sebab lambat. So untuk kita memang kena
tetapkan page roll ni. Sebab kita nak pekerja kita ataupun intern kita boleh post apa yang diorang buat, apa yang diorang letak untuk meriahkan lagi page tu. So page roll tu memang kena bagi kat orang yang kerja, kena bagi kat siapa yang ada dalam page tu lah. So sampai sini je perkongsian mengenai Facebook untuk bisnes. Jumpa akan datang untuk episod ke-7 pula. Bye. Assalamualaikum.